Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati lagi Allah kasih sekalian, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada petang ini yang merupakan hari yang pertama di bulan Ramadan, yang mana kita bukan baru pertama berpuasa, tetapi siri yang pertama, kelas yang pertama, sesi ulang kaji kita yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, yang mana sebelum kita masuk bulan Ramadan, kita telah pun berada pada juzuk yang ke-27. Buat pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya ingatkan bahawa sesi ini adalah merupakan sesi ulang kaji. Kita mengulang kaji modul berkenaan dengan perbahasan nama surah, tujuan surah dan juga tema bagi surah. Ini bukan sesi untuk kita tadabbur ke semua ayat dalam surah tertentu, tetapi kita ingin menggunakan pendekatan fast track untuk kita menggali, mendapatkan intipati ataupun intisari utama bagi surah-surah di dalam Al-Quranul Karim. Jadi kita sebenarnya sudah pun sampai pada juzuk yang ke-27, yang mana juzuk yang ke-27 ini terdiri daripada beberapa surah. Alhamdulillah, dengan rahmat dari Allah, kita telah pun sampai ke surah At-Tur. Maknanya semasa kita berada pada penghujung bulan Syaban tempoh hari, kita dah sampai kepada surah At-Tur, dah selesai surah At-Tur. Jadi hari ini kita akan mulakan dengan suratul Najmi. Surah An-Najmi, kalau tuan-tuan buka Al-Quranul Karim, surah ini merupakan surah yang ke-53. Terletak di dalam susunan surah-surah Al-Quran selepas surah At-Tur, sebelum suratul Qamar. Surah An-Najmi mengandungi 62 ayat. 62 ayat. Kalau kita buka Al-Quran, kita boleh menemukan kesemua ayat dalam suratul Najmi, ia berada pada halaman 526 sehingga 528. Okey. Apa itu An-Najmi? An-Najmu diterjemahkan sebagai bintang. Jadi surah ini adalah surah bintang. Okey. Kenapa surah ini dinamakan surah bintang? Jawapan ini biasa dah kita telah pun telah lalui pada siri ulang kaji surah-surah yang lain. Okey, surah ini sudah pasti ada kalimah di dalam surah ini yang ada menyebut tentang perkataan An-Najmu. Sekejap lagi kita akan cari ayat yang keberapakah yang ada menyebut kalimah An-Najmu. Tetapi untuk pendahuluan, An-Najmu itu adalah bintang. Kenapa? Apa sebab Allah Ta'ala nak menamakan surah ini dengan surah bintang? Kenapa dengan bintang itu? Adakah sama macam Allah Ta'ala sebut surah Gunung Tur Sina? Sebelum ni kita pernah belajar surah sebelah dia. Sebelum surah An-Najmi, kita jumpa surah Gunung Tur Sina, dikaitkan dengan kisah Nabi Allah Musa yang menerima wahyu. Adakah bintang ini juga ada kaitan dengan wahyu? Okey, jawapannya kita kena cari di manakah ayat yang menyebut tentang An-Najmu. Baik, tuan-tuan, apabila kita cari
dalam 62 ayat dalam suratul Najmi, kita akan menemukan pada permulaan suratul Najmi. Maknanya pada ayat yang pertama, kita menemukan perkataan An-Najmi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa. Demi bintang apabila ia terbenam. Bintang apabila ia terbenam. Okey. Ayat yang pertama jelas kepada kita, kita jumpa perkataan An-Najmu. Rupa-rupanya penamaan suratul Najmi ini, An-Najmu itu berada pada ayat yang pertama. Okey, kita dah jumpa jawapan tu. Tetapi kita kena beri perhatian pada ayat yang pertama ini kerana dekat situlah perbincangan tentang nama surah. Okey, dekat Wan Najmu ini Allah Ta'ala bersumpah. Allah bersumpah dengan Wan Najmu. Macam mana kita tahu ada kaitan dengan sumpah? Okey, kita menemukan ada penggunaan huruf waw dekat situ. Wan Najmi. Huruf waw kat situ adalah merupakan salah satu huruf yang Allah gunakan dalam sumpah. Tuan-tuan kena ambil maklum, Allah bersumpah ni kadang-kadang Allah guna huruf waw, kadang Allah guna huruf ba, kadang-kadang Allah guna huruf ta. Huruf waw, huruf ba dan huruf ta boleh dijadikan sebagai huruf sumpah. Jadi dalam ayat ni Allah menggunakan huruf waw, wan najmi, demi bintang. Dan kalau Allah bersumpah, biasanya ia akan berada di bawah lah. Wan najmi. Dia tak bunyi wan najma ataupun wan najmu. Dia akan bunyi wan najmi, demi bintang. Okey. Dekat sini kita dapat maklumat Allah bersumpah dengan bintang tu. Kenapa Allah bersumpah dengan bintang? Telah pun kita katakan sebelum ini, ya, Allah Taala dia tidak akan bersumpah dengan sesuatu makhluknya yang mana kalau makhluk itu dia biasa-biasa, dia tak ada nilai, dia tak ada kepentingan, Allah tak akan bersumpah. Jadi Allah bersumpah dengan makhluk yang mempunyai kebesaran, yang mempunyai ketinggian, yang mempunyai manfaat, yang mempunyai nilai yang sangat banyak. Dan kita pun sudah maklum bahawa bintang merupakan di antara makhluk Allah yang beri manfaat kepada manusia. Selain matahari, selain daripada bumi, begitu juga dengan bintang. Kita pun tahu tuan-tuan, bintang Allah ciptakan salah satu manfaatnya adalah sebagai kita panggil apa? Sebagai kompas, sebagai penunjuk arah bagi manusia di zaman dulu. Hatta zaman sekarang pun, kalau tanya kepada pemandu kapal terbang kan, pilot, mereka kata memang dulu mereka banyak juga menggunakan bintang. Jadi Allah bersumpah demi bintang ketika dia terbenam. Okey, kita dah jumpa tentang nama An-Najmu tu. Okey, kenapa dengan bintang tu? Okey, kalau kita baca ulasan yang dikemukakan oleh para pengkaji tentang surah An-Najmi ini, sebenarnya orang Arab musyrikin Mekah ni, mereka ini pada zaman dahulu, mereka juga ada percaya kepada bintang. Percaya kepada bintang tu, kita pun percaya kat bintang juga. Bintang tu wujud. Tapi kita percaya bintang itu adalah salah satu makhluk Allah. Allah lah yang ciptakan. Allah yang menguruskan bintang-bintang itu. Dia terbit ke, dia terbenam ke, dia muncul ke, dia tersembunyi ke, Allah lah yang pentadbirnya. Tetapi ada di kalangan orang Arab musyrikin Mekah, okey, mereka beranggapan bintang ini ada kuasa. Sebab itu salah satu penyembahan orang Arab musyrikin selain daripada Allah, mereka telah menyembah terhadap bintang-bintang. Zaman dulu tuan-tuan, macam-macam mereka sembah.
ada yang menyembah matahari, termasuk ada yang menyembah bintang. Jadi Allah bersumpah demi bintang ni, sebenarnya Tuhan nak cakap bintang itu adalah yang Allah ciptakan, makhluk Allah. Okey. Jadi tuan-tuan nak tahu apakah di antara jenis bintang yang disembah oleh Arab musyrikin? Kita akan jumpa sekejap lagi. Dalam suratul Najmi ini Allah ada menyebut nama bagi bintang yang orang Arab musyrikin Mekah dulu mereka sangat mengagung-agungkan bintang. Okey, jadi kita akan jumpa sekejap lagi, insya-Allah. Okey, jadi kita selesaikan terlebih dahulu justifikasi kenapa surah itu dinamakan dengan bintang. Kita dah tahu dah sumber ayat. Ayat yang pertama, Allah bersumpah demi bintang ketika dia terbenam. Okey. Jadi kita lanjutkan pula kepada membincangkan tentang tujuan bagi surah An-Najmi. Okey, apa tujuan surah An-Najmi 62 ayat ini? Okey, para ulama, mereka yang mengkaji pelbagai sudut bagi surah An-Najmi, mereka mengkaji nama surah, mereka mengkaji pembuka bagi surah An-Najmi, mereka mengkaji penutup bagi surah An-Najmi. Okey, mereka mengkaji ke-62 ayat. Kejap lagi kita akan tunjukkan beberapa ciri-ciri keistimewaan surah An-Najmi ini berbeza dengan surah-surah yang lain. Para ulama kaji, maka mereka telah membuat satu kesimpulan. Surah An-Najmi ini, kesimpulan itulah yang akan menjadi kepada tujuan bagi surah An-Najmi. Okay, surah An-Najmi adalah surah yang Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita bahawa semua wahyu yang Allah turunkan ianya adalah benar. Okay. Tujuan surah An-Najmi, Allah nak memberitahu tentang kebenaran semua wahyu yang telah pun Allah turunkan. Wahyu kepada nabi-nabi terdahulu pun, wahyu itu benar. Wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad pun wahyu itu benar. Kalau wahyu itu benar, datangnya dari Allah, ini membawa kepada jawapan isi kandungan dalam wahyu itu juga adalah benar. Isi kandungan wahyu itu benar. Apa di antara isi kandungan ajaran yang dalam wahyu itu? Sudah pastilah yang paling besar sekali adalah perintah mengajak kepada mengesakan Allah. Jadi kata kunci dia adalah wahyu dari Allah benar, ajaran dalam wahyu itu benar, terutama pada perintah yang mengajak kepada menyembah hanya kepada Allah, bukan menyembah bintang. Jadi surah ini secara tak langsung menolak mana-mana kepercayaan orang Arab musyrikin terhadap bintang-bintang. Okey, jadi surah ini sebenarnya surah ini nak mempertahankan kebenaran wahyu-wahyu yang Allah berikan, terutama sudah pastilah wahyu yang Allah turunkan, yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi apabila Nabi Muhammad dapat wahyu yang benar, maka ajaran dalam wahyu itu sudah pasti benar. Apa ajaran yang benar itu? Yang paling utama adalah perintah kepada menyembah Allah. Okey, untuk kukuhkan, untuk mantapkan perbincangan bagi tujuan surah An-Najmi, saya harap tuan-tuan jelas tujuan, maksud, objektif bagi surah An-Najmi. Nanti kita akan linkkan dengan nama surah.
Apa kaitan kebenaran wahyu dengan bintang? Kita dah bincang tentang bintang tu. Tapi apa kaitan bintang itu dengan kebenaran wahyu? Okey. Apa hubung kait antara nama surah bintang itu dengan perintah menyembah Allah? Itu kita akan buat hubung kait dia. Sekarang saya harap tuan-tuan jelas tentang maqsad, objektif bagi suratul Najmi. Okey, tuan-tuan, kita lanjutkan lagi. Okey, saya nak paparkan, saya nak kongsikan kepada tuan-tuan untuk mengukuhkan intipati ataupun tujuan suratul Najmi ini adalah tentang kebenaran wahyu dan kebenaran isi kandungan wahyu, terutama perintah mengajak kepada menyembah Allah. Okey, macam mana kita nak mantapkan? Macam mana kita nak kukuhkan? Okey, yang pertama, tuan-tuan dapatkan, cari ayat nombor 49. Cari ayat nombor 49 dalam suratul Najmi. Okey, dalam ayat 49 itu tuan-tuan akan menemukan, ni di antara ayat yang hujung-hujung jugalah suratul Najmi, sebab suratul Najmi ni ada 62 ayat. Okey, so ayat yang ke-49 Allah Taala ada menyebutkan tentang satu bintang. Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa annahu huwa rabbus syi'ra wa annahu huwa rabbus syi'ra. Jadi perkataan asy-syi'ra. Tapi sebelum jumpa asy-syi'ra, kita kena tengok kalimah rabbu. Rabbus syi'ra. Okey, terjemahan dia, dan sesungguhnya minta maaf tuan-puan, saya baru sembuh 10 lebih kurang dalam 12 hingga 13 hari. Suara serak-serak, tekak, sakit. So dah agak sembuh, waktu saya boleh bersiaran kembali, kita boleh buat ulang kaji kembali. Jadi saya kalau saya batuk-batuk tu al-ma'lum lah. Okey. Dan sesungguhnya dialah, ni tengok, Allah Ta'ala ni dia nak kata dialah tu apa? Pemilik, pentadbir, pencipta kepada asy-syi'ra. Asy-syi'ra tu apa? Dia adalah sejenis bintang. Dalam banyak-banyak bintang yang orang Arab musyrikin ini sembah adalah bintang asy-syi'ra. Bintang asy-syi'ra. Kalau kita buka dalam tafsir Al-Imamu Ibnu Kathir, ada menyebutkan tentang asy-syi'ra tu. Dia kata dia sebut dekat sini, dia kata bintang-bintang itulah yang merupakan di antara bintang yang disembah oleh orang Arab musyrikin. Okay, kenapa dengan bintang tu? Dekat bintang tu Allah dah bagi tahu bintang tu bukan dia kuasa. Bintang tu Allah yang ciptakan. Allah lah yang mengaturkan bintang tu. Macam mana kita nak tahu Allah menciptakan bintang tu? Macam mana kita nak tahu Allah tu mengaturkan bintang tu? Sebab itu ada kalimah Rabbu. Rabbu. Rabbu adalah salah satu daripada nama Allah. Rabbu. Rabbu merujuk kepada nama dan sifat Allah yang 3 serangkai. Pencipta, pemilik, pentadbir. Sama macam kita baca surah Al-Fatihah tu. Rabbul Alamin. Rabb sekalian alam, kan? Kita terjemah Tuhan sekalian alam. Sama macam Rabbin Nas, Tuhan manusia. Samalah macam Rabbus Syi'ra. Jadi bintang Syi'ra tu, dia tak ada kuasa apa-apa. Dia adalah makhluk Allah. Yang jaga dia, yang cipta dia adalah Allah. Sebab tu Allah kata sesungguhnya dia adalah Rabbu, pencipta, pentadbir kepada bintang. Kalau kita kaitkan dengan ayat yang pertama, bintang tu kan dia terbenam. Wan najmi idza hawa, dia terbenam. Tuan ingat lagi tak macam mana cara Nabi Allah Ibrahim dia nak cakap tentang Tuhan tu? Ingat lagi tak? Kalau kita masih ingat kisah Nabi Ibrahim tu, yang dia nak sebenarnya dia nak ajar kepada kaum dia
Kalau matahari itu Tuhan, kenapa dia kejap timbul, kejap tenggelam? Betul tak? Kalau matahari itu Tuhan, kenapa Tuhan tu ada masa dia terbenam pula? Kan bintang ni dia terbenam. Kita ni kalau nak Tuhan, kalau dia Tuhan, mesti Tuhan yang sentiasa ada, sentiasa wujud. Betul tak? Tuhan yang sentiasa yang sentiasa ada dengan kita bila-bila. Sebab tu Tuhan Allah yang kita sembah, Tuhan yang tak pernah tidur. Betul tak? Tuhan yang sentiasa hidup. Tuhan yang sentiasa mendengar. Tuhan yang sentiasa melihat. Tuhan tak ada waktu cuti. Tuhan tak ada waktu rehat. Boleh faham tak? Tapi kalau bintang tu Tuhan, kenapa dia terbenam? Rupanya dia terbenam tu, yang membenamkan dia adalah Allah. Jadi Allah ni bersumpah pada ayat pertama kita belajar wan najmi idzal hawa, demi bintang apabila dia terbenam. Termasuklah salah satu bintang namanya bintang Asy-Syu'ara. Okey. Kemudian tuan-tuan, surah An-Najmi ni juga adalah surah yang kita sekarang ni nak kukuhkan tentang tujuan bagi surah An-Najmi tu, nak mengatakan bahawa semua wahyu yang Allah turunkan itu adalah benar. Kita kena tengok ya, kita kena tengok tentang ayat-ayat yang awal bagi surah An-Najmi yang dikaitkan dengan nama surah. Okey. Tuan-tuan, kalau kita buka dalam awal-awal ayat surah An-Najmi, kita menemukan pada ayat yang kedua, ketiga dan keempat, Allah mempertahankan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Allah mengatakan ayat yang kedua, wama dhalla sahibukum wama ghawa. Sahabat kamu Muhammad tu dia tak sesat, dia pula tidak keliru. Tengok, itu pada ayat yang kedua setelah Allah bersumpah demi bintang tu. Yang menjadi kepada nama surah. Saya harap tuan-tuan dapat ikuti perbincangan tentang nama dan juga tujuan bagi surah An-Najmi. Kita tak sempat nak bincang ke semua 62 ayat, tapi kita cuba buat kaedah fast track, kaedah yang laju dengan mengkaji tujuan bagi surah. Jadi telah saya sebutkan. Okey, sekali lagi saya ingatkan, surah An-Najmi ini tujuannya adalah untuk memberitahu semua wahyu yang Allah datangkan adalah wahyu yang benar, datangnya dari Allah. Jadi kalau wahyu itu benar, sudah pasti ajaran dalam wahyu itu adalah benar. Apa antara ajaran wahyu itu benar? Yang paling utama adalah mengajak kepada mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan syirikkan Tuhan. Jangan syirikkan Allah dengan percaya bintang itu adalah Tuhan. Jadi dalam surah ini telah pun menyebutkan bintang itu tidak ada kuasa apa-apa. Dia antara salah satu makhluk Allah. Okey. Antara makhluk Allah macam mana bintang tu sendiri terbenam? Kenapa dia tak muncul aja? Tak boleh. Kerana dia telah mengikut titah perintah Allah yang merupakan pentadbir kepada bintang. Okey, lepas tu jelas dekat ayat nombor 49 tadi, Allah mengatakan dia adalah Rabbus Syi'ra. Dia adalah pentadbir bagi bintang Syi'ra. Bintang Syi'ra tu adalah salah satu daripada bintang yang disembah oleh orang Arab musyrikin. Jadi, surah An-Najm ini surah yang mengajak sebenarnya kepada mentauhidkan Allah. Jadi, untuk mengajak kepada mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, kena bagi dulu, kena bagi keyakinan bahawa wahyu yang dapat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah benar. Kalau mereka tolak wahyu Nabi Muhammad, maka akan tertolaklah segala ajaran dalam wahyu. Betul tak? Jadi kalau mereka yakin wahyu Nabi Muhammad ini adalah dari Allah, maka sudah pasti nanti ajaran di dalam tu akan mudah untuk diambil. Jadi kena pertahankan dulu. Nabi SAW itu salah satu daripada Rasul utusan Tuhan. Sebab itu dekat ayat yang kedua, Allah mengatakan, sahabat kamu ini Muhammad, dia tidak sesat, dia tidak terkeliru. Lepas tu Nabi ni kalau dia bercakap, kalau dia sampaikan, bukan dari dia, tapi adalah dia wahyu. Sebab tu Allah kata, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَىٰ. Apa yang Nabi cakap, dia adalah wahyu. Dia bukan ikut suka-suka cakap. Dia bukan cakap pendapat dia. Tapi dia bukan ikut nafsu.
Tetapi Allah mengatakan in huwa illa wahyu yuha. Tapi apa yang dicakap adalah wahyu. Jadi 4 ayat yang pertama suratul Najmi seolah-olah telah memberikan kita jawapan 62 ayat suratul Najmi ni sebenarnya tentang apa? Ha. Nampak tak? Ayat pertama Allah bersumpah demi bintang. Bintang kat situ dah menunjukkan dia adalah makhluk Tuhan. Satu dah. Secara tak langsung menolak mana-mana yang mengatakan bintang itu adalah Tuhan. Telah ditolak. Lepas tu pula ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat mempertahankan kredibiliti Nabi Muhammad sebagai seorang rasul. Jadi kita nampak dah. Jadi suratul Najm ini surah yang nak mempertahankan kebenaran wahyu yang Nabi bawa. Dia dari Tuhan. Dia bukan terkeliru, dia tidak sesat. Dia cakap tu adalah berdasarkan wahyu, bukan daripada hawa nafsu dia. Okey, nak memantapkan lagi pemahaman suratul Najm ini, kita kena gali lagi tentang beberapa ciri keunikan suratul Najm. Okey, tuan-tuan kena ambil perhatian. Okey. Surah Najm ini saya ambil ciri yang pertama. Okey, tuan-tuan ya yang ikut secara langsung di TikTok ni, kita juga sebenarnya menggunakan saluran Zoom. Kita gunakan juga aplikasi Zoom dan kita juga bersiaran langsung di FB page Malaysian Tadabbur Academy. Jadi sambil saya lihat di live TikTok ni, saya juga akan memandang maklumat yang ada dalam laptop lah. Sebab kita kena raikan semua apa yang ikut sesi pembentangan ulang kaji kita pada petang ni. Jadi agak kejap ke kanan, kejap ke kiri lah saya punya pandangan tu. Okey, sebab kalau tuan-tuan nak tengok nota yang dipaparkan, saya tak dapat untuk paparkan nota dalam sesi ulang kaji ni dekat TikTok ni. Jadi saya hanya dapat memaparkan di aplikasi Zoom. Okey. Jadi tuan-tuan, ciri pertama, dapatkan dulu. Ciri pertama suratul Najmi adalah surah yang paling banyak. Surah yang paling banyak mengulangi tentang Allah tu huwa a'lamu. Dia lebih mengetahui, dia lebih mengetahui, dia lebih mengetahui, dia lebih mengetahui. Ada 4 kali. Tuan-tuan take note maklumat ni, ambil maklumat ini benar, betul-betul kena ambil maklumat ni supaya nak fahamkan suratul Najmi ni melihat kepada beberapa ciri yang unik yang ada pada surah ini yang tidak ada pada surah-surah yang lain. Keunikan surah-surah ini, keunikan ayat-ayat ni lah yang memberikan kepada kita isyarat, memberikan kepada kita jawab, memberikan kita gambaran. Surah ni nak cerita pasal apa? Okey. Surah yang paling banyak mengulangi tentang Allah itu dia lebih mengetahui. Huwa a'lamu. Ada 4 kali. 4 kali tu kat mana? Okey. 4 kali tu tuan-tuan boleh temukan pada ayat yang ke-30. Cari ayat nombor 30. Take note. Ayat 30, 2 kali Allah mengulangi dia huwa a'lamu. Dia lebih mengetahui. Dia lebih mengetahui. Ayat 32 dan ayat nombor 32. Ada 2 ayat. Ayat 30, 2 kali diulang Allah tu lebih mengetahui dan ayat nombor 32 ada 2 kali. Okey. Jadi surah An-Najmi adalah surah yang paling banyak menyebutkan Allah itu dia lebih mengetahui, dia lebih mengetahui, dia lebih mengetahui, dia lebih mengetahui. Okey. Saya bacakan sedikitlah, tengok pada ayat nombor 30. Kita kena tengok ayat nombor 30. Ada 2 kali Allah mengatakan huwa a'lamu, huwa a'lamu. Kenapa Allah nak beritahu dia lebih mengetahui? Sebenarnya Allah Ta'ala nak menempelak, Allah Ta'ala nak membangkang tentang kepercayaan orang Arab musyrikin Mekah yang menyembah bintang-bintang. Orang Arab musyrikin Mekah ni pula, dia tak percaya status, pangkat Nabi Muhammad tu seorang salah satu utusan Tuhan.
Mereka tak boleh terima kebenaran yang Nabi sampaikan. Jadi Tuhan nak kata dia lebih tahu siapa orang yang sesat, siapa orang yang dapat petunjuk. Jadi Tuhan nak, jadi kalau Tuhan yang hantar Nabi Muhammad, maknanya Nabi itu benar. Okey. Lepas tu pula ayat nombor 32 Allah menyebutkan dia juga lebih mengetahui, huwa a'lamu. Jadi tu kita kena tengok dekat ayat nombor 30 32 tu, sebab dekat ayat yang tu kata dia lebih mengetahui, itu dia ada cakap dia lebih mengetahui tentang apa. Kalau ayat 30 dia lebih mengetahui tentang siapa yang Allah sesatkan, siapa yang Allah bagi hidayah. Lepas tu ayat 32 Tuhan Maha mengetahui kita ni daripada mula lagi. Tuhan dah tahu dah kita ni macam mana. Dia ceritakan kita. Dia tahu kita ni perlu apa. Dia tahu kita ni perlu panduan apa. Lepas tu ayat nombor 32 juga Tuhan kata dia lebih mengetahui orang yang bertakwa. Okey, dapatkan maklumat tu. Kemudian ciri yang kedua, keunikan bagi surah An-Najm ini adalah surah yang kedua yang paling banyak menyebut tentang bab zon. Zon. Zon ni lawan kepada yakin. Zon. Betul tak zon? Zon ni sangka lah. Jadi, surah yang kedua, okay, paling banyak menyebut tentang sangkaan. 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 Zon. Zon sebut ikut makhraj tu. Zon. Zon adalah sangkaan. Adalah suratul Najmi Allah ulang sebanyak 3 kali. Kenapa Allah memilih suratul Najmi untuk mengulangi banyak tentang sangkaan, sangkaan, sangkaan? Okey. Jadi kita kena tengok ayat nombor berapa tadi? Ayat nombor 23. Kita kena tengok ya. Kita cari ayat nombor 23. Jumpa sekali perkataan zon. Lepas tu ayat nombor 28, kita akan jumpa 2 kali Allah sebut tentang zon. 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 Kenapa dengan zon ni? Okey. Kepercayaan. Okey. Orang Arab musyrikin Mekah ni tentang Tuhan ni yang mereka duk sembah bintang-bintang tu, yang mereka duk percaya ada sekutu lain bagi Tuhan tu, sebenarnya itu hanyalah zon saja. Itu hanyalah sangkaan saja. Mereka tak ada bukti pun yang menyokong kepada kenapa perlu ada sekutu lain selain Tuhan. Mereka tak ada bukti, hujah yang kuat yang boleh mempertahankan bahawa kepercayaan mereka bintang tu juga layak untuk disembah. Tak ada. Yang ada apa? Hanya sangkaan saja. Jadi sebab tu Tuhan sebut dah tadi, kita dah kata 4 kali Tuhan kata dia lebih tahu, dia lebih tahu, dia lebih tahu. Jadi hampa tu yang zon, banyak lebih kepada sangkaan. Okey. Lepas tu ciri nombor 3, surah surah An-Najmi juga surah yang paling banyak Allah Ta'ala membuat penafian tentang ilmu yang ada pada orang musyrikin. Tuan faham tak? Bukan sekadar Tuhan kata korang ni banyak sangkaan saja, tak ada bukti yang kukuh untuk menyokong kepercayaan korang tu. Okey, bukan sekadar tu, tetapi Allah juga telah membuat penafian secara jelas terang dekat suratul Najmi ni sebanyak 3 kali. Hampa ni orang musyrikin tak tahu. Apa tak tahu? Hampa tak tahu. Apa tak tahu? 3 kali Allah ulang. Surah yang paling banyak yang Allah nak menafikan ilmu pengetahuan yang ada pada orang Arab musyrikin adalah suratul Najmi. Nak tengok 3 kali tu kat ayat nombor berapa? Kita boleh tengok dekat ayat nombor 28. Allah Ta'ala kata, وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ. Tengok, Tuhan kata,
Mereka ni tidak mempunyai sebarang ilmu pun tentangnya. Tentang Allah, tentang ketuhanan sebenarnya, mereka tak tahu pun. Jadi kalau mereka tak tahu, macam mana mereka nak tahu? Lah wahyu yang Nabi sampaikan tu, ilmu lah tu. Ilmu tu lah yang patutnya kamu ambil. Bukan kepercayaan kamu yang hanya pada sangkaan saja. Okey. Lepas tu kita boleh tengok ya, dekat ayat nombor 30. Tempat yang kedua, Allah membuat penafian secara jelas, orang Arab musyrikin ni tidak ada ilmu. Kita kena bacalah. Allah mengatakan tentang penafian tu. Okey. Lepas tu tempat yang ketiga kita boleh jumpa dekat ayat nombor 35. Ayat nombor 35 Allah mengatakan a'indahu ilmul ghaib. Adakah dia mempunyai ilmu tentang perkara ghaib? Itu adalah tempat yang ketiga Allah mengulangi bahawa orang Arab musyrikin ini mereka tidak ada sebarang ilmu tentang Tuhan, tentang perkara ghaib. Jadi kalau mereka tidak ada ilmu, mereka perlukan ilmu. Jadi ilmu itu dari mana? Ilmu itu sudah pasti daripada wahyu. Wahyu. Jadi wahyu yang Allah bawa, yang Allah turunkan tu, Allah beri kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau Nabi Muhammad cakap dekat korang, itu adalah wahyu yang benar. Itulah ilmu yang benar daripada Allah. Tuhan yang kepada pencipta, kepada bintang-bintang tu. Tuhan yang jaga bintang tu. Apabila dia terbenam, Tuhan yang pastikan dia terbenam. Tuhan yang pastikan dia juga akan muncul. Jadi, orang Arab musyrikin ini, apa yang mereka sembah tentang bintang-bintang itu sebenarnya adalah tidak benar. Kenapa tidak benar? Pertama, mereka tidak ada ilmu. Tidak ada bukti yang kuat untuk menyokong kepada kepercayaan itu. Baik, tuan-tuan dan puan, rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita selesaikan ulang kaji nama dan tujuan bagi suratul Najmi, saya nak tunjukkan tuan-tuan, intipati besar suratul Najmi ini adalah mengajak kepada perintah menyembah Allah. Kita kena tengok dekat ayat yang hujung-hujung suratul Najmi. Ayat hujung tu ayat nombor berapa? 59, 60, 61, 62. Ambil 4 ayat terakhir. Penutup bagi suratul Najmi adanya perintah kepada menyembah Allah. Kalau kita tengok dekat ayat nombor 62 lah, ayat last sekali lah. Kita akan jumpa Allah mengatakan fasjudu lillahi wa'budu. Sujudlah kepada Allah dan sembahlah Allah. Sujudlah kepada Allah, patuh pada Allah, taat pada Allah, ikut kata Allah dan sembahlah Allah. Apa berkaitan dengan nama surah ayat yang pertama? Ayat pertama Allah mengatakan wan najmi idza hawa, demi bintang apabila dia terbenam. Tiba-tiba ayat terakhir Tuhan kata apa? Allah kata apa? Sujudlah kepada Allah dan sembahlah dia. Macam mana nak gabungkan antara ayat 1 dengan ayat hujung? Nampak? Pembuka dengan penutup. Ayat pertama dan ayat 62. Dia bertemu dan sebenarnya ia saling memberikan jawapan. Allah bersumpah, demi bintang wan najmi, demi bintang apabila dia terbenam. Sebenarnya dekat ayat 1 tu nak mengatakan bahawasanya bintang itu adalah makhluk Allah. Allah yang kawal bintang itu apabila dia terbenam. Bintang dia tak boleh bergerak, dia tak boleh berfungsi dengan sendirinya. Dia mengikut apa yang telah Allah tetapkan. Jadi dekat situ sudah menunjukkan kepada bintang itu adalah makhluk Allah. Lepas tu pula ayat yang terakhir sekali Tuhan kata, maka sujudlah kepada Allah, bukan sujud kepada bintang. Lepas tu sembahlah Allah, bukanlah sembah kepada bintang. Maka selesailah kita ulang kaji suratul Najmi. Walaupun
berapa minit ni kita ni. Kita tadi mula dekat lebih kurang dalam tiga suku. Sekarang dah pukul 4 petang. Lebih kurang dalam 40 apa minit lah. Lebih kurang dalam 40 minit jugalah untuk kita buat ulang kaji ni. Tapi tak apa. Walaupun satu surah, tak perlu dikejar-kejar, tapi sekurang-kurangnya kita dapat ulang kembali. Dapatkan balik mood. Dapatkan balik apa rentak ikut sesi ulang kaji nama, tema dan tujuan bagi Suratul Najmi. Jadi syarat telah selesai ya. Syarat telah jelas tentang tujuan Suratul Najmi. Jadi kita dah masuk juzuk yang ke-27. Juzuk 27 ni Suratul Najmi, ingat. Nanti kalau buka Suratul Najmi, tulis dekat situ. Surah yang bertujuan mengajak kepada menerima kebenaran wahyu yang dibawa oleh Nabi SAW, dan surah ini mengajak kepada menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan pada menyembah bintang. Sekurang-kurangnya kita tahu, sepatutlah surah itu namanya surah bintang. Kenapa surah itu bintang? Jadi kita tahu cerita pasal bintang tu. Pada konteks surah ini adalah surah Makkiyah, surah yang turun semasa fasa Nabi belum lagi berhijrah. So moga-moga tuan-tuan dapat memasuki juzuk yang ke-27, baca Suratul Najmi ini dapat mengukuhkan lagi kepercayaan kita yang yakin kepada tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada makhluk lain yang layak untuk dipercayai kekuasaannya, yang diagungkan, melainkan hanya Allah sahaja. Baik. Sebelum kita tamatkan, saya nak kongsikan tema bagi surah An-Najmi. Okey, tema Suratul Najmi ini, mihwar bagi Suratul Najmi adalah kebenaran dan keagungan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Temanya kebenaran dan keagungan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kaitan dengan bintang dengan tema ni? Tuan-tuan, bintang kan tinggi kan? Bintang tu tinggi kedudukannya, tapi tingginya bintang tu bukan membawa kepada mengagungkan bintang. Tingginya bintang itu sepatutnya membawa kepada mengagungkan kepada pencipta, kepada pentadbir bintang itu. Jadi pencipta dan pentadbir bintang itu telah menurunkan wahyu Al-Quranul Karim. Bukan Quran sajalah, termasuklah wahyu-wahyu yang lain. Tetapi konteks perbincangannya adalah tentang wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat Suratul Najmi, ingat temanya adalah kebenaran dan keagungan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja tuan-tuan dan puan untuk ulang kaji Suratul Najmi. Macam tak sempat untuk buat satu lagi ulang kaji Suratul Qamar. Besoklah insya-Allah. Ya. Kita baru mula kelas pertama ni. Kelas pertama di bulan puasa. InsyaAllah. Nanti kita akan cuba buat setiap petang. Kita dah juzuk 27, jadi tak perlu kejar. Jadi esok insyaAllah kita akan cuba buat dua surah ya. Kita nak bincang surah bulan pula. Suratul Qamar, surah bulan. Menarik susunan surah tu. Mula-mula kita jumpa sebelum ini surah Tur, surah gunung Tur Sina. Lepas tu pula surah bintang. Lepas tu pula surah bulan. Kenapa pula dengan bulan tu? Adakah bulan tu sama macam bintang? Adakah bulan itu disembah oleh orang Arab musyrikin juga ke? Jawapan tu kena ikut sesi ulang kaji pada hari yang berikutnya. Bulan Ramadan ni kita akan cuba buat ulang kaji setiap jam 3 suku petang. Pagi mungkin tuan-tuan sibuk dengan tadarus. Petang ni walaupun bekerja-kerja sikit, tapi 3 ni mungkin orang dah bersiap-siap nak balik, on the way ke, boleh dengar dan sebagainya. Moga-moga dapat manfaat. Baik, kita jumpa insya-Allah hari yang berikutnya. InsyaAllah esok kita buat ulang kaji surah Al-Qamar, dan kalau sempat kita masuklah surah Ar-Rahman insya-Allah. Baik, saya buka satu atau dua soalan kalau ada. Okey, dekat Zoom ada soalan ke, Kak?
Tak ada Ustaz. Cuma Fini letak nota je lah. Nota apa tu? Okey. Nota yang Ustaz cakap tadi lah. Kak dah copy ke chat, ke Zoom, ke apa ni, WhatsApp group. Alhamdulillah, jazakillahu khairan. Masya-Allah. Okey. Kita jumpa esok insya-Allah jam 3 petang surah Al-Qamar, dan jika Allah izinkan kita cuba buat surah Ar-Rahman. Baik. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Ustaz.